Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Cerita PTPTN dan 1MDB yang pembangkang wajib tahu oleh Amir Hamzah. Pada tahun 2011, Anwar Ibrahim mula menghidu kepincangan 1MDB yang boleh menjadi skandal terbesar negara, malah dunia. Tetapi ditolak dan disindir bulat-bulat oleh pemimpin kerajaan dan sekutunya ketika itu. Pada tahun 2013, hutang PTPTN sekitar 20 bilion ringgit, jumlah hutang negara pula ialah sekitar 580 bilion ringgit. Menyusuri waktu pada tahun 2018, terbukti 1MDB menjadi skandal keuangan terbesar dunia dengan jumlah hutang prinsipal yang perlu dibayar kerajaan sebanyak 32.3 bilion ringgit, tidak termasuk faedah, iaitu 6.5 bilion ringgit yang matang pada tahun 2039. Masa berlalu dan terus berlalu. Pada tahun 2022, hutang PTPTN mencecah 65 bilion ringgit. Jumlah hutang negara pula meningkat mendadak kepada 1,5 trilion. Pada ketika itu, Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10 dan mengambil alih pemerintahan negara. Pada tahun 2022 jugalah, kita disentak dengan kenyataan bahawa kita mempunyai hutang. Negara kita mempunyai hutang yang tidak pernah dicapai oleh negara ini sejak azali, iaitu mencecah 1,5 trilion ringgit. Bayangkan sekiranya Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri. Hutang ini disembunyikan. Hutang ini tidak pernah diberitahu. Seakan-akan negara kita ini bebas hutang. Rupa-rupanya negara ini dalam keadaan kritikal. Kalau terus negara ini berhutang dan berhutang dan berhutang, sehingga kita tidak mampu lagi membayar prinsipal kepada hutang tersebut, jangan-jangan negara kita akan tergadai, negara kita akan dikuasai oleh Bank Dunia, ataupun jangan-jangan negara kita akan dikontrol sepenuhnya oleh bank. Maka dengan itu, negara kita mungkin boleh menjadi seperti sebuah negara yang telah muflis seperti Greece. Pada seterusnya, pada tahun 2022 juga, hutang PTPTN memang boleh dihapuskan seluruhnya pada 2013 dengan situasi keuangan negara ketika itu dan jumlah hutang PTPTN yang masih lagi kecil, iaitu 20 bilion ringgit. Jika dibandingkan dengan keadaan keuangan sekarang, kerajaan tidak mampu untuk melupuskan hutang PTPTN yang mencecah 65 bilion ringgit Malaysia. Bayangkan, skandal 1MDB yang dibongkar Perdana Menteri ke-10 dulu didengari. Bayangkan kalau pada waktu skandal 1MDB mula-mula diketengahkan, dibongkar oleh Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim, dipeduli atau didengar. Bukankah ini membawa berita baik kepada kita semua? Negara tidak perlu bersusah payah untuk membayar hutang. Skandal terbesar dunia tersebut malah boleh dialihkan kepada penghapusan hutang PTPTN ketika itu. Jadi, walaun dan walajib sekalian, mengulangi cerita lama bahawa Anwar Ibrahim nak hapuskan hutang PTPTN sebenarnya lawak bodoh daripada anda semua. Anda bebal untuk menilai situasi keuangan negara ketika itu dan sekarang. Lagi benar apabila anda terus berpuas hati dengan skandal 1MDB. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akmal sebar fitnah,
dicipta PAS. Itu kata pemimpin pemuda DAP. Saudara-saudara sekalian, ramai yang masih mempersoalkan mengapa Akmal Saleh seolah-olah menyebelahi atau menjadi juru cakap kepada pembangkang, seperti mana yang pernah disuarakan oleh Lokman Adam. Beliau kata, sometimes atau kadang-kadang Akmal Saleh seperti menyebelahi dan seperti juru cakap Perikatan Nasional. Akmal Saleh perlu berhenti menyatakan seperti itu. Akmal Saleh sebar fitnah dicipta PAS, kata pemimpin muda DAP. Seorang pemimpin pemuda DAP menemplak Dr. Akmal Saleh susulan respon Ketua Pemuda UMNO itu terhadap isu bendera China yang dikibarkan semasa festival Guangdong di Teluk Intan, Perak yang disifatkan mengikut rentak pembangkang. Dalam satu kenyataan, Ho Chi Yang yang merupakan pengarah Biro Hal Ehwal Varsity Pemuda DAP mendakwa, kenyataan Akmal itu hanya meneruskan kabar angin yang disebarkan oleh PAS berhubung festival kebudayaan Guangdong dan mencetuskan ketegangan kaum. Sebagai anggota Kerajaan Perpaduan, ahli eksekutif Kerajaan Negeri Melaka, Akmal tidak bertindak sewajarnya atau dengan profesionalisme. Sebaliknya, dia telah bertindak dengan niat jahat dengan membangkitkan kabar angin tidak berasas yang dicipta oleh PAS pada awalnya. Kenyataan tidak bertanggung jawab seperti itu mencemarkan nama baik masyarakat Cina Malaysia, mewujudkan ketegangan kaum yang tidak perlu dan menjejaskan perpaduan di kalangan semua kumpulan etnik, kata Ho. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanah Rata itu juga mengkritik Akmal kerana kerap mengarahkan anggota pemuda UMNO membuat laporan polis yang katanya sering menyebabkan agensi penguatkuasa undang-undang terpaksa mengalihkan sumber sedia terhad untuk mengendalikan drama politik yang tidak masuk akal. Difahamkan, Ho merujuk kepada kenyataan pesuruh Jaya PAS Perak, Razman Zakaria, yang menuduh penganjur dan peserta festival itu tidak patriotik dan boleh ditafsirkan sebagai mencabar kedaulatan negara. Razman juga menuduh DAP, khususnya pengerusi DAP Perak, Eng Korming, terlibat dalam insiden itu. Eng menafikan dakwaan itu dan mengarahkan pegawainya membuat laporan polis terhadap Razman. Susulan kejadian itu, penganjur Festival Persatuan Kebudayaan Guangdong telah memohon maaf dan menjelaskan bahawa individu yang dirakam mengibarkan bendera adalah warga China dan bukan warga negara Malaysia. Selepas itu, Akmal mengeluarkan respon di Facebook menyatakan rasa marahnya terhadap kejadian itu di mana dia turut menolak permohonan maaf persatuan berkenan. Kata Akmal Saleh, apakah jadahnya nak buat perarakan di tempat awam, dahlah tak ada permit, angkat bendera China, tak ada langsung satupun bendera Malaysia di situ. Cukup-cukuplah, kata Akmal. Merujuk kepada satu kejadian baru-baru ini di sebuah sekolah di Pulau Pinang, Akmal menegaskan permohonan maaf tidak lagi mencukupi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.